teruja. Apabila dia kaji satu ayat, tak puas hati. Kat mana ada ayat ni? Cari lagi kat ni. Ya Allah, rupa-rupanya makna dia macam ni dalam Quran. Ya Allah, indahnya. Rupanya selama ni aku salah faham tentang apa yang dimaksudkan. Baca lagi dalam muka surat pula. Kita tengok pula dalam kaji pula kenapa nama surah macam ni. Ya Allah, indahnya sampai rasa tak pernah puas untuk menuntut ilmu daripada Al-Quran. Kerana keterujaan kamu itulah Allah memberikan satu nikmat yang tak pernah teruja oleh kamu. Tapi agak-agaknya kalau kita dalam dunia tidak teruja dengan Al-Quran, agak-agaknya orang ini jadi ahli syurga ke tak? Bayangkan, kita sempatkan diri kita di hari Jumaat ini. Okey, lihat Allah sebut dalam Al-Quran, macam mana? Wa idza mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa idza qadaita manasikakum fadhkurullaha katsira. Apabila kamu telah selesai ibadah-ibadah kamu, maka sebutlah Allah banyak-banyak. Itu maksudnya apabila kamu buat satu ibadah, contohnya solat. Idza qadaita manasikakum, apabila kamu telah selesai manasik kamu, rasa seronok dalam hati tu, tak puas-puas nak buat lagi. Contohnya kita pergi buat umrah. Adakah kita rasa, oh, okey, dah siap, dah buat umrah, dah cukup dah, macam tu ke? Tak kan? Teruja kan dalam jiwa, ya Allah nak buat umrah lagi. Bila nak buat umrah lagi? Esok kita buat umrah lagi boleh tak? Esok kita buat umrah lagi boleh tak? Ya Allah, seronoknya keterujaan untuk membuat sesuatu ibadah. Lepas solat, ya Allah teruja. Ya Allah tak puas lagi solat tadi, aku pun nak buat solat sunat. Banyak kan? Lepas solat tadi tak puas lagi bersembang dengan Allah, sambung dengan wirid. Ya Allah tak puas lagi, ya Allah nak bermanja-manja dengan Allah dalam solat tadi. Lalu kita pun tambah dengan doa selepas solat. Ini namanya sifat keterujaan. Seronoknya bersama dengan Allah. Lalu Allah membalaslah orang yang seteruja, seronok nak duduk dengan Allah. Allah takkan tinggalkan dia di hari akhirat kelak. Sekarang cuba tanya kita, siapakah yang boleh memberikan keterujaan kepada kita? Tengah-tengah kita mengantuk, tiba kita disogokkan Quran, cerah tak biji mata. Ini ustazah tak lontar pada orang, ustazah rasa kerdis sangat diri ustazah ni. Ya Allah, lemahnya aku belum sampai pada tahap itu. Tapi cuba tengah ngantuk, orang pun bagi tahu, Mi, ada orang datang. Siapa? Rela bangun dalam keadaan mengantuk kan? Sebab nak jumpa orang datang. Bayangkan, okey Allah, gigi basuh muka dulu sekejap apa semua, okey, buang apa semua, nanti kita pun pergilah jumpa orang. Oh Alhamdulillah, hilang mengantuk kan, dapat sembang dengan orang. Allah kata, oh kamu kalau dapat sembang dengan orang, hilang mengantuk. Tapi kamu kalau dapat sembang dengan aku, bertambah-tambah mengantuk. Nampak sangat kamu boring duduk dengan aku. Na'udzubillah. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedihnya ustazah pulangkan benda ni, kesedihan ini pada diri ustazah sendiri. Rasa ya Allah, jauhnya aku dengan engkau wahai Allah. Kurangnya keterujaan diri ini kepada Allah. Kurang keterujaan. Sebab tu pantang mengaji, hendak lalalah mengantuk, hendak. Tapi kalau bercakap dengan orang tak pernah penat, cakap je, boleh bersembang, kan tak? Apabila kamu berjalan contohnya, hendak hilang sakit-sakit, pergi shopping sana, pergi shopping sini, pergi tengok sana, pergi tengok sini, hilang sakit-sakit. Tapi Allah tanya, adakah kamu hilang sakit apabila kamu datang menghadap aku? Datang untuk menjelajah aktiviti dalam solat. Hilang tak sakit kamu? Ke bertambah sakit? Subhanallah. Padahal berjalan dengan Allah ini tak bergerak setapak pun tak bergerak. Kan? Hanya otak. Ya Allah, bukti cintaku kepadamu ya Allah. Meluahkan perasaan cinta melalui perbuatan dan melalui perkataan. Subhanallah, subhanallah. Lalu inilah yang Allah nak suruh kita pandang. Tak salah kamu melihat pada laut itu, oh nampak orang nelayan, mungkin nampak ikan dapat duit. Tak salah, tapi pandanglah kepada pencipta
pencipta kepada lahu, pencipta yang memberikan rezeki. Jadi di sana kamu akan melihat, ya Allah, terima kasih Allah, melalui dia aku diberikan rezeki dalam dunia. Tapi jangan sampai aku melupakanmu, ya Allah. Jangan jadi kita ni orang-orang yang melupakan kepada pencipta. Subhanallah, subhanallah. Begitu juga contohnya dalam hidup kita kan. Okay? Contohnya dalam hidup kita tengok hari ni banyak ujian-ujian yang melanda masyarakat. Contohnya mak tua dekat menantu, okay, contohnya. Kamu nak kahwin dengan anak dia. Adakah dengan anak dia sahaja? Tanpa ibunya, anak dia takkan lahir ke muka bumi. Justru itu tak boleh. Kamu hanya nak anak tapi tak nak keluarga. Betul? Contohnya kita, ada sayang ke anak tapi tolak suami contohnya. Mana mungkin anak tu lahir tanpa suami kita. Jadi hargailah insan-insan yang berada di sekeliling kita demi untuk meraih cinta daripada Allah Azza wa Jalla. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr. Allah kata, pasti akan hilang habis, maknanya tak cukup lautan itu. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat-kalimat Allah itu diungkapkan. Contohnya lah kalau kita hanya baru nak menyebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang boleh kita ungkap, kita boleh ceritakan maknanya, rasa-rasanya 10 hari tak habis lagi kalau nak ungkap dengan apa makna Bismillah. Bismillah sahaja. Ya Allahu Akbar. Bagaimana kita nak menjiwai tentang dengan, maknanya nak bagi kita ni tak dekat, tak akan berjauhan, sentiasa melekat, sentiasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla dalam apa situasi sekalipun. Bayangkan masa nak tidur, aku dekat dengan Allah, aku ucapkan doa. Masa aku bangun, aku dekat, Allah tu dekat di hati aku, lalu aku pun berdoa. Aku pun mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran. Baru nak masuk tandas, ya Allah, nampak bersama dengan kita sentiasa ada Allah. Bi itu Allah ajar. Hiduplah bersama dengan Allah. Ya? Kehidupan bersama dengan Allah menjadikan bahawa hidup manusia ini sangat bahagia. Tidak. Allah. Sebab tu hidup kita ni nak bersama dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai baju baru. Dalam Windows. Okay. Kemudian dia kata sebelum habis, itu baru B kita boleh ungkap bersama apa kan. Okay. Lalu ismu. Setiap kali melihat semua nama dalam dunia ini, semuanya di sebalik itu adanya nama-nama Allah. Pengungkapan yang sangat indah. Sebab tu kita sebut kalau nak ungkap isi Quran, tak terungkap, terlalu dalam. Kadang-kadang kita ni orang kita ni sendiri terbalik. Tak tahu nak kata. Terlalu banyak sampai tak tahu. Terbalik tu kan. Orang apabila sebut terlalu banyak, maknanya boleh diungkap sampai tak cukup masa. Kita sampai tak tahu nak ungkap apa. Sebab terlalu tepu apa ni. Subhanallah. Sebelum habis, jadi di sini apa perumpamaan yang Allah buat? Al-Quran itu diumpamakan seperti lautan. Dan tengoklah lautan. Semakin kita minum air laut, apa kita rasa? Semakin haus atau semakin hilang dahaga. Pasti apabila kita minum air laut kan, semakin diminum semakin haus. Semakin minum semakin haus. Itulah dia perbandingan Quran. Makin kita baca Quran, makin dahaga, makin seronok, makin rasa tak cukup, makin rasa ya Allah, makin kaji makin indah, makin kaji makin tak cukup. Rasa makin tak cukup. Makin kita belajar, kan kalau kita belajar tentang Quran, ya Allah kejapnya tak puas lagi belajar. Tak puas lagi. Kalau boleh tambah lagi. Kalau boleh tambah lagi. Kalau boleh tambah lagi masa. Ya Allah, ini dia. Sebab tu disebut Allah buat perumpamaan laut itu bukan satu benda yang untuk kita pandang. Kita nak pandang di situlah nak tahu pahala kita. Ya Allah.
Situlah tanah. Ketuk pujaan Allah pandang. Sebab Allah pandang hati. Allah tanya. Masa kamu belajar, kamu rasa dalam hati, lambatnya Ustaz ni nak berhenti. Lambatnya Ustaz ni nak berhenti. Sama ada. Okay. Atau ya Allah janganlah berhenti lagi. Allah pandang kat mana? Allah pandang hati. Jadi setiap orang tak tahu walaupun muka tak tunjuk. Tapi hati Allah tahu. Kan? Jadi di situlah kalau siapa yang teruja rasa tak nak berhenti, Allah kata aku bayar. Nanti kamu akan duduk dengan aku. Takkan aku tinggalkan lagi. Subhanallah. Itulah benar nikmat yang kita nak capai. Allah takkan tinggalkan kita. Sebab tu apabila kita tidak terpilih dalam grup-grup yang baik, apabila kita tidak terpilih untuk baca Quran, menangislah. Wahai Allah, jangan tinggalkan aku. Jangan biarkan aku hidup dalam keadaan larut dengan dunia sampai dilupakan oleh Allah, dilupakan oleh Al-Quran sehingga Al-Quran tak pandai aku untuk membaca. Subhanallah. Jujur, tak? Sesibuk mana pun kita kan, orang yang dalam hatinya ada Quran, pasti dia akan rasa tengok Quran sayu je, ya Allah. Aku belum baca Quran lagi ni. Tengok Quran ni, Quran banyak-banyak kita baca Quran, aku boleh sentuh lagi. Quran aku boleh sentuh lagi, ya Allah. Subhanallah. Pandanglah Al-Quran itu sebagai satu makhluk tempat kecintaan kita. Makin pegang, makin indah. Makin pegang, paling indah. Sebab tu Quran yang paling best kita baca, Quran yang dah lebu kan. Bukan Quran baru. Ya, lusuh. Yang kita pegang, yang kita belek mana. Kita boleh tahu dah kat mana. Kat sini ada, kat sini ada. Quran baru kita cari belek satu-satu. Subhanallah. Seakan-akan kita dia memang dah explore dah. Kita dah ratah seluruhnya. Bermakna Allah subhanahu kita menghormati kepada yang lama daripada Al-Quran. Tapi kita hari ini belum lagi menyelongkarkan seluruh isi Quran. Sebab tu ustazah bukan nak tunjuk pandai. Ustazah terima pelawaan sahabat-sahabat buat untuk ustazah buat kuliah pada sahabat-sahabat. Bukan nak tunjuk ustazah pandai pun tak. Ustazah nak bina diri ustazah sendiri. Ustazah nak menghayati pada diri sendiri. Ya Allah, aku ceritakan kepada ini sebagaimana aku sedang menceritakan kepada hati kecil aku sendiri. Subhanallah. Lalu Allah kata apa? Walau ji'na bimithlihi madada. Kalau diberi yang seumpama macam tu yang lain ganti. Tak? Takkan cukup, takkan puas. Jadi kalaulah Quran ini hendak nak tulis perumpamaan Quran, tambah lagi sebanyak lautan yang ada. Tambah lagi. Takkan cukup. Itulah dia perbandingannya. Kalaulah manusia mencintai dunia pun macam tu juga. Dunia ni semakin dikejar, semakin dia lari dan semakin kita rasa tak cukup. Makin dapat dunia makin tak cukup. Makin dapat dunia makin tak cukup kan. Itu pada namanya cinta. Istilah yang Allah sebut, kalaulah tambah lagi sebanyak ini pun tak cukup lagi. Itu sebenarnya maksudnya apa? Pertama mungkin maksudnya terlalu mendalam, terlalu banyak ilmu. Tapi yang kedua dengan maknanya terlalu cinta. Orang yang sangat mencintai, apapun yang ada semua tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Jadi amat rugilah orang yang masih ada masa lapang. Amat rugi orang yang masih ada lapang. Kata Hasan Al-Banna, al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajipan yang ada pada kamu lebih banyak daripada masa. Jadi maksudnya takkan ada masa kosong. Dalam dunia ni takkan ada masa kosong sebenarnya. Kena lapangkan. Sebab apa? Sebab dalam hati kita penuh dengan cinta. Jadi orang yang mencintai memang rasa tak cukup masa kan? Tanyalah orang-orang yang pernah bercinta. Kalau boleh, ya dia. Kan tak? Sebab tu suka sedang mengungkapkan bahasa orang-orang muda kan tak? Orang-orang muda mengungkapkan bahasa cinta macam mana? Mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang. Tidak, 3 benda yang diucap. Orang yang memang pada dalam hatinya hanya ada Allah, kan tak? Dia mandi, dia nampak Allah, tak boleh aku mandi lama-lama, duduk dalam bilik air ni, kan tak? Nak rugi masa, aku nak baca, aku nak bersama, kan tak? Banyak lagi benda yang aku nak buat ni adalah untukmu ya Allah. Sebab tu mandi tu jadi tak basah, sebab otak berfikir benda lain.
Kalau dia makan, baru makan, ya Allah kita boleh makan lama-lama ni, ya Allah tidak. Rugi masa aku nak buat benda lain. Banyak benda yang perlu aku fikirkan sebab hidup ini bukan semata-mata untuk mandi. Bukan semata-mata untuk makan. Banyak kan? Apabila tidur pun tak lena. Sebab apa ya Allah, rugi masa aku nak bersama dengan Allah. Sebab tu cepat-cepat bangun. Sebab itu apabila kita tidur, ada orang tanya, kenapa saya suka tidur sebelah kiri, mengiring sebelah kiri. Betul. Fitrah manusia memang suka tidur sebelah kiri. Kerana apabila kita tidur mengiring sebelah kiri, kita akan nyenyak tidur. Dia akan nyenyak. Islam ajar kita tidur sebelah kanan supaya kita tak nyenyak tidur. Itulah bahasa cinta. Tidur pun tak lena. Baru dia tidur sekejap, teringat, dah lewat nanti tak sempat nak baca Quran nanti. Kalau setakat bangun untuk tahajud saja, ya Allah ruginya aku. Okay, bangun. Tapi Allahu Akbar, senang diungkap. Tetapi bukti kepada cinta adalah amalan. Bukti cinta. Bangun tengah malam, dah bangun dah pukul 2 pagi. Apa kata hati kita? Ngantuk. Hati kecil tu kan rupa-rupanya tanpa kita sedar lebih mencintai dunia daripada akhirat. Lebih mencintai hawa nafsu kita daripada Allah. Allah kata, ya hendak. Kalau aku sebut dalam Quran kau menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, kamu kata tak. Kan? Mulut kita kalau orang tanya, awak jadikan hawa nafsu sebagai Tuhan dia? Mana ada? Tak ada lah. Allah kata, okey aku nak tengok bukti. Simple je bukti dia. Apabila kamu menikmati suatu benda, nikmat dalam dunia, mana lebih kamu utama, aku ataupun hati kamu, ataupun nafsu kamu? Aku bagi kamu tidur, suka bangun. Ya Allah ngantuk, tidur sekejap je lagi. Oh, nafsu kamu lebih utama daripada aku. Aku tak nak bersaing. Sebab aku tak perlu untuk dibuat satu persaingan. Kalau kamu nak tidur, tidurlah. Lepas tu aku takkan kejut lagi kamu. Bayangkan, kamu nak makan. Kita kan makan mula-mula ada sikit kan. Kita kata, ya Allah sedapnya. Ini sedapnya, tambah lagi lah. Sedapnya. Okey, sedap. Maksudnya, ya Allah kamu lebih lagi kepada nafsu kamu. Kan? Dia, kalau kita tenggelam dalam dunia ni, dia takkan ada buat sikit kan, dia mesti buat melebihi, melampau-lampau lah sikit. Tu yang Allah marah sangat kita menjadi orang yang melampaui batas, yang tadilun ataupun tawud, tidak, tawud. Orang yang melampau-lampau dalam hidup ini, buat satu benda bukan dia tak tahu, tapi dia terpedaya daripada mengikuti hawa nafsu. Jadi doakan untuk Ustazah, moga-moga mampu beramal dengan ilmu yang disampaikan, mampu untuk kita bukan sekadar memberi nasihat kepada orang, tapi memberi nasihat kepada diri kita sendiri. Sama-sama kita beramal, kan? Sama-sama kita membentuk jiwa kita. Jangan sampai Tuhan kita adalah hawa nafsu. Buat apa aku suka. Itu namanya orang ikut hawa nafsu tu. Ikut suka aku nak buat apa pun asal aku suka. Tak. Kita buat apa Allah suka. Itu benda kita kena fikir. Allah suka tak aku buat ni? Allah suka tak aku buat ni? Allah suka tak aku buat ni? Kalau namanya Allah suka, ya teruskan. Tapi kalau kata memanglah tapi kita kan manusia. Ya tu bahaya tu. Sebab apa? Sebab kita sedang menolak apa yang Allah suka sedangkan kita tahu. Kemudian kita tengok Allah sebut last kali selepas Allah buat perbandingan, sebab kita belajarnya analogi, namanya perbandingan dalam Al-Quran ataupun cara Allah buat perumpamaan. Jadi Allah buat perumpamaan dia adalah sebagai kala laut. Kemudian Allah sambung, qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Inilah bukti orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai dia. Siapa dia? Dia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Nabi terlalu mencintai Allah. Apabila ditanya siapa kamu? Hamba Allah. Kita ini
bukan milik siapa pun. Kita kan kalau orang tanya kita, kamu siapa? Mesti kita jawab isteri pada siapa, anak pada siapa, bukan? Kita bagi tahu kita ni ada milik. Ada orang yang memiliki kita maksudnya. Kalau Ustazah lah sebut, ni siapa? Ni, oh ini anak Muksu. Kita bagi tahu kita milik Muksu. Kita ni siapa? Oh saya, ni isteri pada ni. Dia jawab, tak? Isteri pada orang tu. Milik. Tapi kenapa kita tidak menjawab apabila orang kata kita ni adalah milik Allah. Kita ni hamba Allah. Sekarang melatih diri. Apabila orang tanya, Ana Abdullah. Tidak. Kita adalah hamba Allah yang diberi nama. Okay? Baru tersebut nama kita. Lepas ni, cuba latih. Kalau orang tanya siapa nama, saya tidak. Okay? Al-Haqiru ilallah, yang berhajat sangat kepada Allah. Al-Faqiru ilallah, yang sangat fakir, hanya mengharapkan kasih sayang Allah. Tak kira lah. Jadi biar kita melatih diri ni mengungkapkan bahasa-bahasa bahawa aku ini adalah hamba kepada Allah. Hamba Allah aja. Tak ada siapa-siapa pun. Tak ada orang yang boleh memiliki aku, melainkan Allah sahaja yang memiliki. Orang yang nampak orang yang memiliki itu adalah bahan ujian sebenarnya. Dia alat untuk kita dapat pahala atau dia alat untuk membawa kita ke neraka. Na'udzubillah. Itu benda. Jadi dia adalah alat je. Kalau alat, bayangkan, maknanya dia sentiasa dipergunakan oleh Allah, kan? Dipergunakan untuk mendapat satu kebaikan. Kita alat untuk orang lain, orang ni alat untuk kita. Jadi saling menjadi alat daripada Allah. Maknanya bahan ujian. Jadi kalau kita pandang lagi bahrun, pada bahar itu adanya rezeki, ada harta, kan? Di dalam laut itu ada khazanah-khazanah yang sangat tinggi nilainya, khazanah Allah ini. Jadi Allah nak bagi tahu, kalau kamu dekat dengan laut, sebagaimana kamu dekat dengan Al-Quran, apa yang bakal kamu dapat? Kamu akan dapat dunia. Kamu datang kepada Allah, Allah pasti akan bagi dunia kepada kamu. Bayangkan, siapa yang pergi kepada laut, dia akan dapat khazanah. Tapi adakah manusia ini memahami istilah ini? Semakin aku rapat dengan Allah, semakin dunia akan datang kepada aku. Tak ramai orang berfikir macam tu kan? Dia akan merasakan bahawa kalau kita tak buat, macam mana kita nak dapat? Kita kena kerja juga, memang bukannya berserah diri pada Allah. Betul, saya tak kata memang kita kena usaha. Tapi usaha kamu adalah usaha yang paling utama sekali, menjadi hamba kepada Allah. Jadi hamba kepada Allah dulu. Jadi apa kata kita latih diri kita dan anak-anak kita khususnya, termasuk Ustazah ni sedang merangka plan apa target, apa benda yang aku nak capai sebenarnya ini, khususnya aktiviti bulan Ramadan. Jadi apabila aktiviti bulan Ramadan, lepas je sahur kan, nak latih tak tahulah berjaya tak berjaya, takut-takut lepas sahur, dong anak-anak tidur kan. Nak paksa bukannya benda senang, kecuali kena jentik hati tu rasa cinta kepada Allah. Kalau hati tak terdetik rasa cinta, kita buat dengan rasa fed up. Itu saja. Kita akan plan, binalah. Sekarang nak tak apabila semua menjadi hati ini adalah hati Quran. Berpagi-pagi kita sedang membina cinta. Jadi sebab tu berpagi-pagi kita buat baca Yasin. Berpagi-pagi tu kita nak kalau Al-Quran adalah hati Quran, jadi kita nak hati kita ini adalah hati yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pagi-pagi lepas sahur kan, lepas sahur tu baca Yasin sekejap. Nak salat subuh. Baca Yasin. Tak adalah sampai setengah jam rasanya. Kan? Sampai setengah jam pun baca Yasin. Nampak macam mana pun. Tapi kita latih lama-lama subhanallah, moga-moga Allah menyuburkan jiwa kita dengan jiwa iman dan Al-Quran. Subhanallah. Ustaz nak tanya dia, Ustaz akan pukul berapa ni? Untuk Ustazah lah, tak apa, 10.30 ke 10 lebih. 10.20 ke, boleh je Ustazah. Mesti sekarang je. Jadi Allah kata, katakanlah. Katakanlah. Allah nak tunjuk kepada kita iaitu model orang yang mencintai Allah. Setelah Allah buat perintah kepada Nabi SAW. Katakan, ana basyarum mithlukum. Aku manusia macam kamu je. Allah kata.
Aku manusia. Ada permulaan, lahir, ada kematian, akan mati, ada rasa lapar, ada keinginan nafsu untuk berkahwin, ada makan, ada tidur. Aku macam kamu, tak ada ubah pun. Aku juga ada hati dan perasaan. Aku juga ada nafsu. Nak ceritanya, bukannya Nabi tu orang tak ada nafsu. Tak. Bukannya Nabi tu orang yang kuat. Tak. Kuklah dia ada power. Anak Ustazah tanya semalam. Umi, dia tanya. Okay. Ustazah suka sangat dengar ayat-ayat anak Ustazah ni. Kan tak? Nak hakim. Soalan dia ni, Ustazah rasa ya Allah. Satu keterhujaan. Umi, okey. Rasulullah ada tongkat tak? Ada. Tongkat dia ada, dia tanya ada apa? Power. Dia sebut apa ya? Apa bahasa dia guna semalam? Bahasa budak-budak tengok TV lah. Okay. Ustazah apa tanya? Apa dia tu? Lah dia ada kuasa. Ada. Dia boleh bertukar-tukar. Tak. Tongkat Nabi Muhammad tak tukar-tukar. Tongkat Nabi Musa sahaja yang tukar jadi ular. Oh. Jadi dia lebih hebat lah. Dia tanya. Tak. Tongkat Nabi Musa, Allah guna. Bukan sepanjang masa kita guna dia boleh jadi tongkat. Dia boleh jadi ular. Allah izin saja dia boleh jadi ular. Sebab apa? Sebab nak lawan orang-orang yang jahat yang tunjuk ular juga. Jadi ular tu pun dia makan. Lepas tu tongkat tu tetap jadi tongkat. Jadi dia tidak ada apa-apa pun pada tongkat tu. Jadi subhanallah. Oh, dia kata jadi tongkat tu sunnah Nabi lah, dia jawab. Ya, kata sunnah Nabi. Jadi untuk apa? Untuk mengungkapkan dalam jiwa kita ni, kita bukan nak tengok benda miracle, benda-benda yang pelik-pelik. Tapi kita nak tengok apa yang paling pelik pada Nabi. Jiwa. Jiwa yang tulus mencintai Allah. Jiwa yang tidak pernah mengeluh dengan apa yang Allah takdirkan dalam hidup dia. Tapi apabila dia mengungkapkan bahasa, apabila Allah tanya siapa dia mengenangkan sejarah hidupnya. Bukan untuk mengeluh, tetapi untuk memberitahu siapa aku, bagaimana Allah didik aku. Dia akan jawab apa dia? Aku ini anak yatim. Aku ini orang yang miskin. Aku tak punya apa-apa dalam dunia ini. Tak ada harta. Tapi kalau orang tu ada harta, agak-agaknya dia akan sebut kat macam tu. Tak. Sebab tu ada orang yang Allah uji dengan miskin. Untuk apa? Dia ada bahasa ungkapan dia nak lontar kepada Allah. Contohnya pada kita lah. Contohnya orang yang tak pernah kahwin. Dia melontar, ya Allah, Engkau uji aku dalam dunia ini tanpa mendapat pasangan. Sedangkan orang lain ada pasangan, ada makna kehidupan. Tapi aku tidak ada. Namun wahai Allah, jangan putuskan kehidupan aku di hari akhirat kelak. Aku ingin bersama denganmu ya Allah. Aku ingin menjadi pasangan ahli syurga yang sangat indah. Subhanallah. Jadi apabila dia mengungkap, dia tak sama dengan orang yang ada. Sebab tu kalau kita nak jadi orang yang namanya syukur, syukurlah apa yang kita ada. Jangan dengki apa yang ada di tangan orang lain. Kalau kita ada sifat buruk sangka ataupun sifat dengki je, dia akan merosakkan seluruh elemen dalam jiwa kita. Buang habis sifat syukur. Hanya dengan satu, dengki. Tak. Seronoklah dia. Situ je ayat. Kalau kita nak tahu orang tu ada sifat, ada perasaan sakit hati ataupun orang panggil penyakit hati. Tak kira lah hasad ke, sum'ah ke, riak ke. Dia ada bahasa dia. Bahasa dia, apabila dia tengok benda yang orang, dia akan kata, sedaplah dia. Untunglah dia. Ayat tu. Bahaya tu. Kadang-kadang kita ada ungkap macam tu kan. Sebab pada masa tu kita telah merasa down. Kita tak dapat benda tu. Jadi kita kena ucap Alhamdulillah, seronok tengok awak dapat kejayaan. Itu betul. Tengok seronok, tengok apabila usia dah tua kan, tapi dapat baca Quran, seronok tengok kita ni tak tahulah sampai tua nanti dapat baca Quran macam ni ke tidak kan. Tengok orang tu dapat kejayaan, Alhamdulillah seronoknya tengok dia berjaya. Ya Allah, kita mengungkapkan bahasa-bahasa keseronokan.
Sebab alhamdulillah, syukur ini sama ada kita dapat maupun kita tak dapat. Makin kita tengok orang seronok, tak semena-mena kita kata senyum kan? Kita sendiri kata senyum. Ustazah seorang-seorang duduk senyum. Kita tengok 3 orang duduk kumpul. Tengok 3 penjuru. Yang usia lebih kurang sama. Sebelah ustazah ni ada 3 bonda ustazah. 1 bonda ustazah sendiri. Sebelah sini bonda Alijah. Yang depan bonda Umi. Kan tak? Okay. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Jadi sekarang, apa perbezaan Nabi dengan kita? Nabi bagi tahu, kalau kamu nak macam aku, boleh ambil apa yang aku ambil. Yuha ilayya. Allah bagi wahyu kepada aku. Jadi kalau kamu nak macam mana apa yang aku rasa, besarnya jiwa aku dengan Allah, macam mana besarnya kecintaan aku kepada Allah, bagaimana aku boleh hadapi dunia ini macam ni, bagaimana aku boleh melihat situasi, macam mana aku boleh membongkar semua nikmat yang Allah beri kepada aku ini hanya kerana Al-Quran ada pada aku. Yuha, diberikan wahyu ilayya kepada aku. Jadi kita pada hari ini kena cari dan letakkan Al-Quran pada diri kita. Sebab itu sebaik-baik kita jadi macam Nabi. Belajar Al-Quran. Nabi belajar Quran dengan Jibril. Dalam masa yang sama, Nabi mengajar Al-Quran kepada orang lain. Bukan sekadar mengajar mengaji, tapi mengajar isi kandungan daripada Al-Quran. Jadi inilah sebaik-baik manusia. Dan moga-moga sahabat yang berada dalam grup ini juga menjadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar balik kepada orang lain Al-Quran tersebut. Jadi manfaatkanlah bulan Ramadan sebagai tangga permulaan kita kata untuk aku betul-betul menjadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Nak jadi orang ni belajar dan mengajar. Sebab tu adanya tadarus Al-Quran. Kalau tak mampu banyak, ramai dalam satu grup tadarus, tak apa. 2 orang pun dah cukup. 3 orang pun ada lagi baik. Kalau tak dapat bersua secara nyata, berada dalam alam maya. Tapi kita buat target. Ustazah pun tengah menyusun juga, tapi dalam nak menyusun kita tengok dia tugas tanggungjawab lain pun berat juga kan. Jadi jangan sampai melebihkan sesuatu yang lain lalu tertinggal satu urusan yang lebih utama kan. Okay, subhanallah. Jadi perlu contohnya lah kalau kita nak buat habis semua kerja pukul 9 dan start ngaji. 9, 10 satu grup tadarus, 10, 11 satu grup tadarus, 11, 12 satu grup tadarus. 3 grup tadarus dapat kita buat di awal pagi kan. Lepas tu kita pergi tidur pukul 12 sampai zuhur kan. Sebab kita tak masak kan, tak? Tidur, lepas tidur bangun. Inilah namanya saktah, tidur sekejap. Saktah dalam kehidupan. Allah tahu kita penat, kita pun berhenti. Selepas tu daripada tidur kita berbangun untuk memuji Allah, solat. Lepas solat kita pun tambah. Cuba perbanyakkan walaupun mungkin Allah memberikan manfaat berkat di bulan Ramadan tak kira siang tak kira malam, tapi lebihnya adalah malam. Jadi tambahkanlah, jangan sampai kita tertinggal 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Okay? Jangan sampai tertinggal benda tu. Penat ke, tak penat ke, kalau rasa penat berdiri, duduk, kita tak ada masalah pun. Tapi jangan sampai bulan Ramadan kita tertinggal benda-benda yang sangat utama. Semata-mata nak layan nafsu kita yang penat sebab berpuasa. Kan letih puasa, ngantuk. Kan tak? Jadi ikhtiar itu adalah ibadah. Carilah macam mana nak buang rasa mengantuk. Tak kira ikutlah orang yang ajar kita kan. Okey, kalau makan benda ni insya-Allah. Kalau kita ikhtiar dengan cara makan, itu bukan namanya kita mensyirikkan Allah. Kita kena faham yang mensyirikkan Allah kalau kita jadikan dia sebagai pangkal. Itu syirik, kita bergantung dengan benda itu. Tapi sebagai satu ikhtiar, kita makan botani ni lah, kita makan benda ni lah, kita cuba produk ni, kita buat macam mana aktiviti, buat apa semua itu tidak menjadi halangan. Sebab ikhtiar itu adalah ibadah. Maknanya kadang-kadang kamu tak sempat nak buat pun, kamu baru berikhtiar. Ikhtiar tu kamu dah pahala tau. Mungkin kamu ikhtiar macam mana yang tak nak lagi mengantuk ni, senang je lah. Tidak.
Jadi sebaik-baik senaman adalah solat. Sebaik-baik senaman adalah solat. Jadi apa yang dah bersenang ada. Dah sekejapnya boleh ngaji ni, dah bersenang ada. Okay, tak apa. Tapi kamu dapat nilai yang sangat power. Kamu baca Quran dengan penuh perasaan. Berbanding dengan baca masa yang panjang. Kata gini. Ada. Subhanallah, subhanallah. Ini nilai. Sebab tu kita sebut tak semestinya berkat itu ada pada banyaknya masa. Tetapi berkat itu ada macam mana kita modifikkan masa yang ada. Kita pergunakan sebaik-baiknya. Dan kebanyakan manusia saya rasa bila dia akan menggunakan masa itu sebaik-baiknya apabila dia rasa dia nak mati. Kalau dia fikir mati, dia pasti dia akan buat yang terbaik. Jujur kan? Sebab tu kita tengok kenapa orang tua-tua buat benda terbaik. Sebab dia fikir aku tak ada masa dah, lepas ni aku nak mati dah, kubur kata datang, dunia kata pergi, dia jawab. Dia akan buat terbaik. Tapi suruh orang muda, alah, lambat lagi. Nantilah ada masa nanti kita buat lah. Jadi dia akan lambat. Sebab dia dah lambat lagi. Subhanallah, subhanallah. Jadi oleh sebab itu tidak ada nasihat. Man kayyasa man dana nafsah, kata Nabi SAW. Siapakah orang yang paling cerdik? Orang paling cerdik dalam dunia ni orang yang ingat mati. Sebab bila dia ingat mati, dia akan buat yang terbaik. Dia pasti akan buat yang terbaik. Bukan sebab dia suka sangat buat, tapi dia nak mencipta satu benda yang menjadi satu ibadah yang boleh ditinggalkan. Subhanallah, subhanallah. Indah kan? Jauh beza ustazah kan? Ustazah kongsi sedikit lah. Ustazah kagum, ustazah tengok suami ustazah kan. Hari ni ustazah puji sikit dia. Tidak. Apabila kawan dia datang kan, ustazah kata, ya Allahu Akbar. Sanggup, tidak. Dia kawan dia datang, masak untuk kawan. Ustazah kata, ustazah tak sempat. Tak apa, dia memang dia akan masak. Dia masak. Lepas masak siap-siap kan, sediakan, bawa kawan dia pergi jalan. Tidak. Lepas tu balik subuh tadi, ustazah kata, jom kita kan nak pergi ambil bonda subuh ni. Ya, dia kata, ikut hati ni nak tidur, dia kata. Sebelum tidur dulu baru. Memang ustazah tidur subuh tadi. Saya kata habis solat subuh tu, ya Allah. Sebab tidur malam tadi terlalu lambat. Lepas tu saya kata, sampai habis macam mana tu. Kak Rosna, kalau mute suara. Kak Rosna, kalau mutekan suara Kak Rosna. Okey, terima kasih. Jadi pada masa itu saya kata, ya Allah, dalam keadaan tu ustazah nak fikir, aku kena tidur juga sekejap tu. Tu ustazah fikir, kan tak? Tapi apa yang dia fikir? Dia terus pergi dapur masak. Nampak abang masak, tapi kan pergi awal. Dia kata tak apa, sebab ada ustaz abang nak tinggalkan makanan untuk anak-anak. Saya kata, ya Allah, aku yang teruk. Aku yang teruk yang sebenarnya kena masak tu umi dia kan. Saya kata nak masak apa? Nanti membazir sebab makanan dah banyak. Penuh dalam peti ais tu hendak. Bihun nak ada, makanan ni ada. Ya Allah, banyak dah dalam peti ais. Saya kata tak apalah. Dia kata tak apa. Dia kata sebab ada anak yang tak makan bihun. Dia kata jadi buatlah makan nasi siap-siap. Lepas tu ni okey, kata mak makan je, mak minum susu je, sudah bagi dah susu semua, jadi dia tak makan nasi awal-awal pagi. Okey, jadi untuk ditinggalkan. Subhanallah. Saya kata ya Allah Akbar. Tidak. Jadi oleh sebab itulah apabila seseorang tu fikir tentang mati, sebab dia fikir nanti aku nak tinggalkan. Jadi apa akan buat yang terbaik. Jadi tak tahu masa mana masih ada peluang dan ruang untuk kita. Di hidup ini nampak tak? Apabila kita berfikir kita akan mati, kita akan tinggalkan sesuatu yang berharga. Jangan sampai apabila kita mati, kita meninggalkan sesuatu untuk diumpati.
Jadi ustazah mohon ampun dan maaf sangat-sangat kalau ada ustazah tersilap bahasa, terkasar bahasa daripada sahabat-sahabat, tak kira lah. Mungkin sahabat-sahabat ini ada dalam grup ini, mungkin ada dalam grup yang lain, join sama-sama dengan ustazah. Kira jika ada ustazah tersilap, sila tegur. Kira sila tegur, anda sama ada mungkin PM ustazah sendiri, kita tegurlah, insya-Allah. Tak ada manusia yang tak buat silap, termasuk dengan ustazah. Kira bersama dengan ustazah ni pun ada sangat ni. Kita tengok ni ada bonda yang mengajar dalam kongsi tadabbur. Mungkin orang SPAK ni pun kenal lah. Okay dah, pencinta Quran. Bersama dengan ustazah ni, iaitulah mak ustazah. Okay, dan depan ustazah. Ini adalah Umi. Ya, mungkin ada orang yang baca Quran, ada belajar ngaji dengan Umi. Okay, subhanallah. Dan ini semua adalah sahabat yang Allah bagi bertemu di dalam kongsi tadabbur. Bermula dengan kongsi tadabbur, lalu merebak kita berkenalan dalam grup-grup yang berbeza, kan, subhanallah. Terima kasih. Dan sesungguhnya kongsi tadabbur itu adalah idea daripada suami ustazah. Dia bukan daripada ustazah. Suami ustazah memaksa ustazah untuk buat kuliah online. Okay? Beli semua alat, sampai mikrofon besar tinggi semua dibeli. Saya kata, ya Allah, nak buat apa? Dia bukan dalam studio, saya kata. Lagi hari ini ustazah sedar, ustazah lah yang tidak menghargai. Okay? Seluruh kebaikan yang disalurkan. Subhanallah. Balik semula. Sikit je. Apabila Allah memberikan kepada Nabi SAW yuha ilayya, nikmat wahyu, Allah kata, dan apabila nikmat wahyu itu menjadikan dalam hati kita hanya ada Allah. Walau banyak mana pun dunia datang kepada kita, kita hanya nampak apa dia? Ya, Engkau lah Tuhan. Ilahukum ilahu wahid. Dan orang yang dalam hatinya hanya ada Allah, Allah tak suka, Allah sangat cemburu. Jangan ada orang bersama dengan aku dalam hati kamu. Allah tak nak benda. Aku bukan pesaing. Okay? Allah bukan pesaing dengan sesiapa, tapi Allah adalah Khaliq. Allah tak nak. Sebab tu apabila kita mengungkapkan benar-benar kita telah sampai kepada beriman kepada Allah, kamu boleh mengungkapkan pada mulut kamu, La ilaha illallah. Tak ada siapa dah dalam hati ini, hanya ada Allah sahaja. Sebab tu apabila orang sakit nak mati, dia tak berhajat dah kepada orang. Dia tak berhajat kepada orang. Lalu apa yang dia ucap? La ilaha illallah, aku hanya ada Engkau ya Allah. Yang paling kita takut apabila nak jumpa dengan Allah adalah jika ada dosa. Kalau ada dosa paling kita takut. Sangat takut kerana dosa lah yang menyebabkan manusia dihumban ke dalam neraka. Dan apabila kita dalam hati kita hanya ada Allah, Allah bagi kayu ukur. Seluruh amalan kita akan dinilai ataupun akan mendapat pahala jika dia mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dekat nak mati, kalau orang tu boleh mengungkapkan Muhammadur Rasulullah, bahawa aku ikuti ini ya Allah, jejak langkah Nabi. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat perhatikan, kita orang Islam ni kan selalu nak sangat kalau boleh biar mati syahid, kan? Boleh masuk syurga tanpa hisab. Sahabat perasan tak Nabi sallallahu alaihi wasallam mati syahid tak? Nabi mati dalam perang tak? Nabi tak mati dalam perang. Orang yang sangat hebat dalam peperangan yang digelar sebagai singa Allah, Khalid Al-Walid, juga tidak mati dalam perang. Abu Bakar As-Siddiq, adakah dia mati dalam perang? Tidak. Sayyidina Umar Al-Khattab mati dalam perang kan? Tidak. Okay? Sayyidina Ali mati macam mana? Sayyidina Hamzah. Dan Ali. Abu Bakar, Umar, Ali, okay, Uthman. Okay, jadi mereka semua ini bukan mati dalam medan perang tapi mereka dibunuh di luar daripada perang. Maksudnya nak ceritanya bukan hanya dengan Allah tak bagi faham kita maksud fi sabilillah, okay, berada di jalan Allah. Bukan.
mati fisabilillah, mati berjihad ini bukan semata-mata dilihat mati dalam perang. Tapi mati yang kamu memang berada dalam jalan agama ini seluruh hidup kamu, daripada bangun awal pagi sampai tidur. Bayangkan, sampai bangun balik, hidup kamu ini semuanya kamu buat fi sabilillah. Kamu serahkan, kamu dah janji dengan Allah kan, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikrar kita. Aku hadapkan wajah, maknanya aku tak nak paling dah. Sebab aku dah melihat agungnya Engkau, wahai Allah, dan Engkau telah beri depan aku ni Quran. Aku tak nak paling dah kepada yang lain. Yang paling indah dalam hidup ini adalah hidup bersama dengan Quran. Biar kita sibuklah dengan Quran, walaupun orang kata bahawa kamu ni saja cari penyakit. Kan? Elok-elok boleh duduk diam, boleh banyak lihat, boleh apa, saja cari penyakit tubuhnya, tempat namanya terbiasa tu. Kan tak? Saja cari penyakit. Kan tak? Lepas tu mulalah pening kepala. Kan tak? Nak buat begini, buat macam ni, nak buat kelas lah. Cari penyakit orang panggil. Tapi Allahu Akbar. Rasa bahagia kan? Apabila melihat orang dapat faham Quran. Dan sahabat-sahabat ini adalah sahabat pencinta Al-Quran. Saya yakin sahabat-sahabat ini semua memang benar-benar tidak untuk mencintai Quran. Sebab tu nama grup sahabat pencinta Al-Quran. Dan terima kasih Allah menghadirkan Ustazah dapat berkenalan. Apatah lagi kalau indahnya kalau dapat bersua muka kan. Okay, jadi seronok kalau SPAK dapat buat satu perjumpaan dan kita dapat berjumpa kan dengan ahli-ahli grup SPAK ini kan secara fizikal insya-Allah kan. Jadi datang semua kita bertemu di Tarbiyah Day tempat Ustazah kan. Alhamdulillah. Insya-Allah. Jadi dan apabila Ustazah merasakan bahawa ya kadang nikmat kita yang kita nak apa dia? Orang faham Quran. Sebab tu Ustazah apabila Ustazah melancarkan ada kelas mengaji Quran dan apabila Ustazah melihat semua sahabat-sahabat selepas bersama dengan guru masing-masing dah jadi sebati. Alhamdulillah Ustazah pun berlepas tangan. Okey, handle sendiri. Tak adalah terikat dengan Ustazah sebab kita semua buat kerja kerana Allah. Kan? Ustazah tak nak. Nanti Ustazah boleh tak buat macam ni? Tak, tanya Ustazah, kamu pandai-pandai dah. Bukan Ustazah merajuk. Tu jangan salah faham benda tu. Ustazah melepaskan diri kan bahawa kita boleh go on sendiri dah. Macam orang belajar basikal lah kan. Mula-mula kita pandu, kita beli basikal kan. Lepas tu kita pegang belakang dia, kita pun tolak. Sampai dia dah pandai agak-agak dia bagi tak kita tolak. Tak maunya, biar pandai buat sendiri kan tak? Nanti dia akan dia akan rasa ralat. Saya nak buat macam ni boleh ke tak? Saya nak buat macam ni boleh ke tak kan? Jadi sekarang kita lepaskan jadi dia boleh buat pandai-pandai buat sendiri dan kita beri keyakinan, kepercayaan. Subhanallah. Dan faman kana yarju liqa'a rabbih sebagai penutup Allah kata apa? Barang siapa yang benar-benar berhajat nak jumpa dengan Allah. Nak jumpa dengan Allah dah. Kamu apabila dalam hati kamu dah ada kecintaan betul-betul dengan Quran, rindu nak bertemu dengan Allah, Allah kata apa? Falyamal amalan salih. Sibukkanlah kamu dalam dunia ini dengan buat amal-amal salih. Apabila disebut amal salih maknanya suatu amalan yang kamu buat memberi impak kepada orang lain. Itu namanya amal salih. Kalau kamu buat hanya kamu saja yang dapat, belum pasti namanya lagi soleh. Soleh ni maksudnya aslaha, memperelokkan, memperbaiki. Jadi apabila kamu buat mesti nak memperbaiki sesuatu. Apabila kamu buat dia ada kesan orang lain boleh merasai. Contoh, kamu tanam pokok bunga kat luar rumah. Okay, orang datang, wah cantiknya, seronoknya tengok. Bayangkan, kamu telah memberikan kegembiraan kepada orang yang melihat. Ya, subhanallah. Bukan semata-mata lah. Contohnya orang datang, ya Allah bersihnya, kira. Tetapi buat qadar yang kita termampu. Kita tak mampu untuk mengejar semua benda dalam dunia ini. Kita tak mampu. Kita sangat lemah.
Jadi bersiap sedialah untuk menerima komen daripada sesiapa pun kerana untuk menjadi yang terbaik, bukan sesuatu yang senang. Jadi falyamal amalan salih, beramallah dengan amal salih. Kalau dalam salat amalannya ialah dengan pergerakan, dengan ucapan, dengan hati. Jadi bawalah hati itu membawa kepada khusyuk, perbuatan membawa kepada tamakninah, kepada ketenangan, ucapan membawakan kepada kelembutan, kepada rayuan. Takkan sama. Saya buat contoh kepada orang kan, orang menjawab, orang panggil mak, tidak. Kenapa orang panggil mak? Dia panggil mak. Dia akan panggil mak, tidak. Dia panggil umi, dia akan panggil anju kat belakang tu kan. Jadi meleret, nak menunjukkan bahasa, rasa rendah diri, rasa hormat, rasa sayang. Tapi cuba masa tengah anak kita mengamuk, dia panggil dia, Mi. Okay, kalau Umi Rahimah tu sibuk nak panggil abang dia. Dia ngajuk ke corner tadi. Jadi betul kan, kalau kita tengah marah, kita tak akan panggil dengan mendayu-dayu. Kita akan panggil hendak anak kita, kalau kita panggil mak kita hendak, okay, Mi, Umi, hendak. Tapi masa kita betul-betul berhajat kepada dia, betul-betul kita dengar Umi, Ma'arif Sukun. Ma'arif Sukun tu. Itu bacaan Quran, Ustazah sentuh anak Ustazah tu teringin sebenarnya nak buat satu kuliah sebenarnya. Bagaimana hukum bacaan Quran adalah hukum kehidupan. Best sebenarnya. Bila kita rungkang, tak? Tapi Ustazah tak ada kaki tangan lah. Ada kaki tangan insyaAllah untuk orang buat supaya benda tu dapat disimpan. Tidak? Sama ada melalui tulisan, tidak? Bagaimana hukum mak dalam kehidupan. InsyaAllah kalau ada tim yang mampu untuk bantu Ustazah, jom mari jumpa bantu Ustazah. Kita bincang apa yang adik Ustazah ada, sahabat-sahabat untuk Ustazah bab menulis ni payah sikit. Ustazah boleh melontar, tapi Ustazah lemah dalam bab menulis, dalam bab buat satu benda. Ustazah lemah bab tu. Ustazah sangat berhajat. Ustazah lemah dalam bab pengurusan. Ustazah boleh buat benda, tapi bab pengurusan, okey, apabila boleh, tak ingat kan, nak lepas sebelah sini, nak file atas sebelah sini. Ustazah dapat lemah bab tu. Tapi bukan bermakna Ustazah nak bagi tahu, okey, lemah tu tak boleh dibaiki, insyaAllah kita akan cuba perbaiki. Ada pembantu. Ada semasa ke semasa. Jika kita dapat manage suatu benda dengan tersusun, insyaAllah. Tapi apabila otak kita ni banyak hala dari banyak arah. Ada biasa cikgu guna bahasa 5 daripada hala. Banyak hala dari 5. Banyak hala dari 5. Banyak hala daripada 5. Hala ni halus. Oh, hala tu makhluk halus. Hala tu halus. Hala tu makhluk halus. Halus. Tak usah. Maknanya bisikan iblis lah. Oh, daripada Mak Ustazah selalu guna ayat banyak hala dari rimau. Mana tu bisikan syaitan. Lima tu apa? Imam binatang. Lima. Binatang garang Hala, macam mana hala. hala? Hala tu menyerupai Menyerupai rimau. rimau. Belaan manusia. Ada kan orang belajar ilmu. Ya, dia dalam tu lah. Hala belum. Melalui iblis. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Penutupnya, kamu jangan sesekali mensyirikkan Allah. Kamu ada Allah, jangan bergantung kepada selain daripada Allah. Walau baik macam mana pun orang, jangan letak orang paling tinggi dalam hati kamu. Yang paling tinggi dalam jiwa kamu ialah Allah. Sebab tu jangan ajar orang untuk mendewakan kita. Tapi biarlah orang itu mengenal kita sehingga dia lebih mengenali Allah Azza wa Jalla. Kita hanya tunjuk jalan untuk orang tu kenal Allah. Okay? Untuk orang tu dia tengok Allah, ya Allah, aku datang pada kau ni, orang ni yang ajak aku. Ada. Jadi subhanallah, kita akan nampak bahawa benar-benar manusia adalah alat yang Allah hantar untuk kita lebih mencintai Allah. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja daripada Ustazah. Aku li hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak.